Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali semula ke episod 3 rancangan Cuit dan Selak bersama saya Zaini Hassan dan saya Hassan Muhammad Noor. Kita akan membincangkan satu topik yang saya rasa masih lagi panas. Apa yang berlaku malam tadi apabila satu debat telah berlangsung antara dua tokoh. Satu debat telah berlangsung antara dua tokoh yang akhirnya pada hari ini kita melihat bahawa kedua-dua kamp tersebut telah berperang antara satu sama lain untuk menyatakan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, Dato' Hassan? Ya, betul. Kita tengok dari segi pandangan orang politik ni, yang menyokong Anwar Ibrahim mengatakan Anwar Ibrahim yang menang. Mereka lah menang. Ya. Yang menyokong bosku Datuk Seri Najib Razak, mereka lah yang hebat. Itulah. Tapi siapa yang menang yang sebenarnya? Dato' Hassan? Saya tak tahu siapa yang menang. Bagi saya satu yang mengecewakan lah. Mengecewakan. Satu malam yang mengecewakan, macam kita kalah Piala Thomas. Piala Thomas lah. Kita kalah election ke apa? Kita kalah Piala Thomas. Dan kalau hari ini kalau kita tengok analisis yang disampaikan cukup mengecewakan. Kalau tim A mengatakan dia menang, tim B mengatakan dia menang, kita tak tahu siapa menang. Jadi bagi saya secara pribadi, saya tak melihat siapa pemenang. Saya melihat bahawa apabila dua tokoh itu disebut untuk menjadi pendebat pada malam itu, saya tengok apa dah jadi ini, Dato' Hassan. Bagi saya kedua-dua tokoh tu tak patut pun berdebat pada malam semalam. Sepatutnya yang berdebat ialah tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh fresh. Contoh je kita ambil lah, kita ambil contoh lah. Rafizi berdebat dengan KJ Jamaluddin, contoh dia. Itu saya rasa baru, itu lebih menarik lagi daripada kita mendengar dua tokoh yang saya rasa orang bercakap, bukan saya bercakap, orang bercakap, seorang dah masuk penjara, seorang lagi dah disabitkan. Jadi apa benda ni yang kita nak melihat ni? Hala tuju ni, Dato' Hassan. Hala tuju ke mana yang kita nak bawa pergi? Kan? Kalau masih lagi orang yang sama, orang lama, dan kita tak tahu apa hala tuju, ialah memang mereka ni ada orang pengalaman. Ya. Tapi eloklah peluang itu diberi kepada orang muda untuk melontarkan sesuatu yang baru, yang boleh memberi nafas baru kepada negara. Ya. Jadi saya melihat, okey, kita tengoklah, kita analyse tengok apa yang Anwar Ibrahim cakap semalam, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita mengenali beliau sekian lama. Kita tahu perjalanan hidup, karier politik dia dan sebagainya, dan apabila kita dengar, bagi kita itu bukan sesuatu yang luar biasa. Beliau adalah seorang orator yang bagus. Kita semua kenal. Beliau adalah seorang orator yang boleh menaikkan semangat, yang boleh menaikkan sentimen orang ramai. Begitu juga dengan Najib seorang bekas Perdana Menteri. Beliau, okeylah, of course beliau adalah seorang ekonomis. Dia tahu apa yang dia nak cakap dan sebagainya. Tapi adakah orang nak dengar? Semalam saya melihat, saya mengikuti Dato' Hassan melalui online. Saya tengok, tak ramai lagi. Bukanlah kita ada 30 juta orang, sekurang-kurangnya 15 juta yang menonton. Tetapi semalam kita tengok dah baru berapa ribu orang. Jadi apa petanda tu, Dato' Hassan? Saya rasa populariti itu memanglah dia orang ni populariti di kalangan penyokong saja yang ada. Kan? Penyokong belah kiri, belah kanan. Di luar daripada situ saya tak nampak. Tak nampak ya. Kan kita itulah amat mengecewakanlah. Apa pandangan orang apabila melihat Datuk Seri Anwar cuba cakap? Beliau bercakap secara, saya setuju. Beliau bercakap secara retorik. Dia cakap tentang integriti, dia cakap tentang rasuah, dia cakap tentang itu, dia cakap tentang rakyat. Itu adalah topik dia daripada zaman, saya rasa kalau kita boleh cakap daripada zaman ubi kayu baling dulu sampai sekarang. Zaman ubi kayu baling dulu, itulah dia cakap sampai sekarang. Apa modal dia? Begitu juga dengan Najib. Seri Najib apa Hassan? You rasa macam mana? Ya, Datuk Seri Najib ni dia seorang ahli ekonomi. Dia bercakap soal fakta. Kan? Tapi Datuk Seri Anwar pula
seperti Datuk Zaini cakap lah, retorik saya kata, retorik ya. Semua berkisar kepada perkara yang sama. Perkara yang sama. Saya rasa dua-dua tokoh tu gagal untuk meyakinkan kita yang kita lihat semalam tu, yang kita tonton semalam tu. Saya rasa itu adalah satu stage sindiwara lah. Sindiwara politik. Seorang nak menyelamatkan diri. Saya rasa lah, seorang nak menyelamatkan diri daripada ni, nak naikkan balik image dia. Seorang pun nak naikkan image dia pasal dalam parti dia sendiri, dia pun dah di macam seolah-olah dah cuba diketepikan. Dia kalah election, dah 3 negeri dia kalah election. Johor dia paling teruk sekali. Sekarang ni mereka kedua-dua ni cuba untuk nak naikkan balik image. Saya tak tahulah, itu pandangan saya lah. Saya rasa rakyat pun melihat macam tu. Jadi sama. Ya, Datuk Hassan. Kedua-duanya cuba untuk menunjukkan untuk menarik keyakinan orang ramai lah terhadap mereka setelah masing-masing menghadapi satu situasi yang menyebabkan probability mereka itu sudah menurun. Contohnya Datuk Seri Anwar sendiri, saya tengok malam tadi, saya pun agak kecewa lah. Cara hujah dia tu tak bersedia, tak buat satu kerja rumah lah, kan? Dan jadi saya lebih melihat debat antara Rafizi dengan Saifuddin tu lebih menarik lah. Sebagai barisan pelapis kepada PKR itu sendiri. Itu saya rasa. Tapi bagi saya melihat bahawa budaya berdebat tu harus diteruskan. Harus diteruskan dalam keadaan kegawatan kita sekarang ni. Tapi itulah siapa mereka. Banyak. Saya rasa ramai. Tapi kita nak tengok muka-muka baru lah. Yang boleh bagi idea yang lebih ni kan. Jadi yalah. Saya juga nak tengok orang contoh pemimpin macam Anthony Locke. Anthony Locke berdebat dengan seorang tokoh daripada UMNO, contoh dia. Itu lebih menarik lagi saya rasa, pasal mereka masih lagi di dalam arus perdana. Sedangkan dua tokoh yang semalam kita melihat ni, bagi saya terus terang saya cakap lah, mereka ni tak perlu lagi bertanding dalam pilihan raya akan datang lah. Datuk Hassan, you tengok macam mana, you pun 30 tahun, saya pun 30 tahun dalam sebagai pengasih politik dan melihat politik dia. Saya rasa macam mana you saya setuju dengan pandangan Zaini. Eloklah kita beri peluang kepada orang muda. Saya tertarik dengan pendirian Ong Kian Meng daripada DAP. Alasan dia menarik diri itu adalah untuk beri peluang orang muda. Ya, betul. Sedangkan beliau juga orang muda. Itulah yang patut dicontohi. Saya rasa dah sampai masa lah politik kita ni harus melalui satu transformasi lah. Bukan saja transformasi politik sebagaimana yang Datuk Seri Najib kata semalam. Transformasi politik ni bukan saja transformasi ekonomi, tapi transformasi politik. Politik kita ni kita harus berubah lah. Kalau tidak, selagi itulah kita kalang kabut. Dan bagaimana yang Datuk Seri Najib kata semalam tu, itu saya setuju. Dia kata kita harus ada negara yang stabil. Bagi memastikan ekonomi kita jalan secara biasa, secara lancar, mata wang kita boleh dinaikkan semula dan sebagainya lah. Bukan lagi, dan saya melihat bahawa semalam Datuk Seri Anwar seperti biasa, beliau tak ada solusi. Betul. Dia cuma cakap pasal masalah saja dari dulu sampai sekarang. Masalah orang ni tak betul, orang ni tak betul, ekonomi jatuh dan sebagainya. Tak ada solusi, tak ada penyelesaian dia. Apa dia penyelesaian yang semalam cuba Datuk Seri Anwar cuba sampaikan? Sebaliknya Datuk Seri Najib, dia cuma sampaikan apa yang telah dibuat pada masa beliau memerintah dulu. Jadi saya tak melihat ke mana arah tuju
perdebatan semalam. Selain daripada kedua-dua pihak, orang yang duduk belah kiri, orang duduk belah kanan menjerit, tepuk tangan. Sedangkan itu adalah silent debate, sepatutnya senyap semua. Dan hari ini lagi teruk, kalau kita buka dalam social media kita hari ini lagi teruk, Dato' Hassan. Macam-macam. Dia sentuh soal cash is king, soal kek yang jadi bahan apa? Bahan lawak. Ya, soal forensik. Soal forensik politik macam mana? Forensik politik macam mana? Betul, saya setuju. Saya setuju kalau kita kata tadi transformasi ekonomi, kita harus pergi ke transformasi politik. Sekarang ni forensik politik itu. Kan? Kita harus ingat semua, bagi saya, kita yang dapat pengalaman, semua orang politik ni ada dia punya skeleton in the cupboard lah. Tak usah cakap lah kalau kita korek semuanya tak betul dan sebagainya. Bukannya bersih 100%. Tak usah lah mana-mana kita sendiri mengaku kata kita bersih. Kita tak usah lah mengaku kita mendabik dada kata kita ni bersih dan sebagainya. Siapa memerintah pun dia akan buat kelakuan yang sama. Tu saya cakap lah 22 bulan pun sama juga. Apatah lagi 60 tahun. Dato' Hassan. Ya, betul. Jadi saya rasa itulah saja kita punya ulasan analisis tentang apa yang berlaku dalam debat malam tadi lah. Bagi saya bagi Dato' Hassan Dato' Hassan, apa dia you punya conclusion dia lah? Saya memang setuju debat ni diteruskan kan. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, kita tampilkan tokoh-tokoh yang akan mencorakkan masa depan negara kita, ya. Bukan lagi pemimpin yang saya rasa dah, ya, kalau orang nak terima pun mungkin dalam kelompok tertentu. Kita nak yang rakyat boleh terima mereka dengan hati terbuka, tanpa sebarang masalah ataupun skandal. Ya. Macam Datuk ini cakap ni, setiap orang politik ni mesti ada sedikit sebanyak, mesti ada. Kan? Itu tak dapat dielakkan. Kita mewarisi politik yang sebegitu, kan? Betul. Jadi tapi kita takkanlah kita tak boleh melahirkan pemimpin politik yang bersih. Sebab apa yang berlaku sebelum ni, apa yang berlaku sekarang ini, saya rasa orang politik akan lebih berhati-hati untuk mengelakkan diri mereka daripada sebarang masalah yang boleh menyebabkan mereka menghadapi masalah ni lah, masalah soal keyakinan rakyat mereka, kan. So saya rasa mereka akan lebih berhati-hati dengan tindak tanduk mereka lah. Ya, saya rasa saya setujulah. Apa yang istilah Dato' Hassan tadi itu saya amat setuju, forensik politik. Kita harus mula dengan forensik politik. Dan tak apalah, malam tadi ini mungkin satu debat pembukaan lah. Pembukaan lah. Walaupun sedikit sebanyak mengecewakan kita, saya, Dato' Hassan dan seluruh rakyat, kita harap bahawa siri perdebatan yang akan diteruskan selepas ini lebih membawa satu nafas baru lah. Satu nafas baru dalam politik Malaysia. Dengan itu kita sudahilah kita punya komentar kita pada hari ini, Cuit dan Selak, bersama saya Zaini Hassan dan saya Hassan Muhammad Noor, dan kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.